Adakah susah ke Lutik? Senang. Adakah susah? Nak jumpa susah bos. Ni dah ambil gambar semua Okey. Padam. Mat. Macam langgar ni Mat, jatuh ni. Okey. Alright. So yang lain siapa lagi ada closing? Ni, jumpa dah? Dah. Tudung macam nak pakai, macam tak nak pakai. Gaya bos, gaya. Cuba tetapkan iman. Nak pakai atau nak pakai. Okey. Saya mau cerita Pak Tudung, kita cerita lain kali. Cuma aurat itu dia ada beberapa kategori. Ya? Ya, faham ya? Bos. Jadi yang tak pakai tudung okey. Ya, kerana banyak juga yang pakai tudung kadang-kadang fashion je pun. Saya tak? Ya. Mamai tak dekat Indonesia dekat TikTok pakai tudung tapi dia nampak. Tudung tapi wow. Tengok pun takut. Tapi kalau dah nak pakai. Ya. Bila orang Melayu, orang Malaysia pakai tudung? 1971. 15-11. Selepas daripada Anwar Ibrahim mewajibkan di sekolah. Sebelum tak ada dia pakai tudung. Tu bos. Mak saya pakai kebaya bos. Ada bujur Kebaya pakai singkat. tudung. Tanya dengan Mak Aizah dulu, baju dia pakai sikit. Simpan duit sini bos. Okey. Simpan dalam. Baguslah ada mula pakai tudung. Baguslah cikgu marah saya. Ya. Okey. Alright. Saya bukan nak cerita pasal tudung. Saya nak cerita tentang be real. Ya, be real. You rasa nak pakai macam mana, ikut yang you yakin. Ya. Sebab dia ada 3 tahap. Ini kadang-kadang orang suka masuk bab-bab yang remeh-remeh tu. Siapa yang pakai seluar pendek tak boleh jadi wali nikah. Jangan macam tu. Ini keluar dalam saya baca. Ya Allah. Dia orang ni suka sangat menghukum. Tak ikut rentak dia semua neraka. Jangan macam tu. Lebih baik saya ke? Jangan macam tu. Ya, jangan kita menjadi pemegang kunci neraka. Jangan. Jangan buat macam ni. Dia dah ada deal dengan setan kan? Jangan macam tu. Jangan macam itu. Agama tidak macam itu. Agama itu rahmah. Ya, agama itu baik. Ya, agama itu baik. Dan agama itu dia berwarna-warni. Ya. 99 orang dia dah bunuh. Jumpa dengan satu orang padri yang separuh masak. Aku dah bunuh 99, aku nak baik macam mana? Ya Allah! Satu hadis kata kau bunuh satu nyawa, ibarat kau bunuh seluruh manusia. Apa lagi kau dah bunuh 99, neraka jahanam paling bawah lah tempat kau. Tapi dia ustaz. Ustaz yang baru nak start. Baru nak up. Jadi kalau macam itu kita bimbing, habislah rosak semua orang jahat jadi baik macam mana? Dia kata kurang ajar, bagi cukup 100. Dia bunuh yang ke 100, ambil kau padan muka. Aku nak jadi baik pun lagi kata aku neraka. Ambil kau biar dengan kau neraka. Alang-alang bos. Ya. Jumpalah yang ke 100. Satu. Dia kata macam mana nak jadi baik. Member pun tengok kalau salah cakap dia kena bunuh. Tapi sebenarnya dia ada ilmu seperti Habib Umar. Dia ada ilmu seperti Habib Umar. Dalam diri dia penuh rahmah, penuh kasih sayang. Dia bagi tahu kamu datang dengan dosa sebesar, sebesar kapal krus yang paling besar. Genting krus yang begitu boleh muat beratus orang yang kau telah bunuh. Tapi rahmat Tuhan tu laut yang begitu besar. Dan kau punya kapal tu tak sampai pun besar batang mancis pun berbanding dengan laut rahmat Tuhan. Dia kata dia sedap sikit. Kenalah mula dengan kebaikan gitu. Ni awal-awal sikit pakai tudung nampak rambut ke. Tu rambut tu 70,000 tahun dalam neraka. Macam kau pegang kucing neraka. Jangan macam tu. Jangan bimbing macam itu. Maka dia bagi tahu rahmat Tuhan tu lebih luas. Jadi kata macam mana aku nak buat. Dia kata okey, kalau betul kau nak berubah, pertama mandi taubat dulu. Dia kata pergi balik mandi taubat dulu semua sekali. Kemudian sembahyang dulu 2 rakaat, minta ampun. 2 rakaat tu boleh ampun semua 100 pembunuhan yang kau dah buat.
Tapi semayang yang betul-betul menyesal lah 2 rakaat tu. Lepas tu dia kata, sana dia kata kampung tu kampung bunuh orang. Dia kata sini kampung baik, kau bergeraklah kampung yang baik. Baru 3 langkah, mati. Baru 3 langkah, masalahnya ada 100 langkah. Jadi macam mana? Berebutlah malaikat bawa ke neraka dengan malaikat yang bawa masuk ke syurga. Ya, diukur. Dia kata kau baru 3 hari nak baik, kau dah 100 hari, 100 orang kau dah bunuh. Mana boleh 100 negatif, negatif 100 campur dengan 3 berapa? Masih lagi negatif 97, kau di sana tempat kau. Tapi Tuhan punya maha rahmat dia, maka diperpanjangkan. Dia kata ukur kejahatan dia banyak mana, kebaikan dia banyak mana. Maka bila diukur, Tuhan panjangkan kebaikan dia menjadi dekat kepada kebaikan, maka dia masuk syurga. Bakulah semangat. Kau semua nak masukkan orang dalam neraka. Syurga tu luas, kau tak ada orang masuk ke mana? Ya. Ya. Seorang pelacur, mai bukan pelacur kan? Kan? Mana tahu meniaga kat Mekah Madinah baru ni. Kau ingat tak ada orang projek? Ada juga ada. Ada. Cuba kau wish. Barang baik di Madinah ada lah. Ada. Sekarang dah banyak lah. Keluar nanti kan. Thailand, Filipin. Bagus surau tu. Filipin pakai tudung juga, pakai abaya juga, tutup juga. Tapi abaya saja. Yang lain apa pun tak ada. Ya. Jadi aku cakap pasal apa ni? Filipin pelacur. Pelacur. Dia tengok anjing tu kehausan. Dia pun kesian. Pergilah kat longkang ni, tak ada apa pun, tak ada. Ambil kasut dia. Pakai kasut dia, dia bagi anjing tu minum. Maka Tuhan tengok kebaikan dia. Hari tu diangkat menjadi kekasih Allah. Pelacur tu diangkat menjadi kekasih Allah. Syurga tempat. Orang yang tu dia hitam dan itu semayang tahajud 100 rakaat. Marah dengan kucing makan ikan dia. Cilaka punya kucing. Dikurungnya kucing tu 3 hari tak bagi makan. Disubat dalam neraka. Walaupun dia 100 rakaat tahajud. Dia bukan semayang. Satu orang 1000 tahun. Ada kata 500 tahun. Ada dua jalur. Ada kata 500, ada kata 1,000. Tapi yang besar, yang kuatnya 500. Dia ibadat 500 tahun. Dengan sombongnya. Dia kalau jalan dekat titian sirat tu. Member 500 tahun ibadat tak tinggal. Dia. Sampai dekat timbang tu action lagi. Jangan timbang. Jangan risau. Aku timbang syur menangnya. Timbang aku punya berat. Kebaikan yang aku buat. Dosa kosong ni. Tuhan kata boleh. Malaikat cabut mata sebelah. Timbang. Rahmat mata yang Tuhan bagi banding dengan 500 tahun semayang. Tu dia congeng. Tak ada rasa apa. Tambah lagi kali dengan 10 lagi. Jadi 5,000 tahun dia semayang. Congeng lagi. Tuhan kata cabut lagi sebelah mata. Ampun Tuhan. Aku tidak boleh masuk syurga dengan amal. Aku masuk syurga kerana rahmat. Sebab itu kesimpulan dia diputuskan oleh orang yang faham. Masuk syurga kerana iman. Bukan pasal semayang. Pasal kita percaya kat Tuhan. Percaya sungguh. Yakin sungguh. Dan masuk iman kerana kurnia. Rupanya Tuhan tu telah kurnia kepada sesiapa yang dikehendaki. Bukan semayang, bukan tudung. Jadi dia kata, okey, saya setuju. You belum nak pakai tudung ni, saya setuju. Jadi adalah support sikit. Ya. Tengok Habib Umar ditanya oleh seorang pondan. Habib,
Seronok dapat jumpa Habib. Kami ni tahu je lah kan, geng-geng pelantar ni kan. Geng-geng pelantar, geng-geng nyit-nyit, kunyit-kunyit ni kan, kita itulah cara kita cari makan duit. Sambil-sambil kita buat kerja-kerja lain, anak pengantin. Tapi diorang tu lah, tanya dengan mana ustaz, semua ustaz kata kami ni adalah tak dengar ke umat Nabi Muhammad lah, kami ni dosa banyak lah. Tapi kami nak baik macam mana Habib? Kami ni ahli neraka ke? Agak kalau ustaz biasa jawab apa? Nabi tak mengaku umat, main belakang. Pelantar, mejerin semua ada. Memang tak boleh pakai, memang habis. Tak ada tempat lah. Kau ni memang duduk bawah sekali dalam neraka ni. Tapi Habib Umar kata, dia kata, jawapan dia menarik. Sebab tu kalau rajin, pergilah dengar. Orang-orang yang Tuhan bagi dia sampai, maka dia tidak suka menghukum. Malah dia memberi semangat. Dia kata, aku ceritakan kepada kamu seorang ketua penjahat yang memang kerja dia membunuh, merogol, merompak. Itulah kepala penyamun nombor 1. Itulah kerja. Ada perempuan cantik, dia rogol. Ada duit banyak, dia sapu. Lawan, dia bunuh. Dia adalah ketua. Tapi ketika anak-anak buah dia, lepas pada rompak, rogol dan juga sapu duit semua sekali, ketika anak-anak buah dia ajak-ajak ramai-ramai makan sate perut, dia kata tak apalah. Aku puasa hari ni, dia kata. Nanti lepas pada ni, simpan sikit aku punya buka puasa ni. Jadi anak buah pun tengok lah, bro, lu semua jahat, lu kepala nombor 1. Lu lagi mau cerita puasa, lu apa cer? Apa barang? Lu apa hal? Tu dia kata, jahat itu aku punya pasal, dia kata. Tapi hubungan istimewa aku dengan Tuhan ni aku nak jaga. 10 tahun berlalu, dia menjadi imam besar masjid Mekah. Bila anak buah dia baru nak taubat tu, pergi Mekah, pergi umrah for the first time, dia takut tak dapat khabar ni. Sekali yang menjadi imam dia adalah ketua penjahat. Apa dia nak bagi tahu? Semua ada peluang untuk jadi lebih baik. Bila buruk. Boleh kita sambung pada 4 compartment? Boleh. Okey, sebelum kita pergi 4 compartment, kita pergi 2 dulu compartment. Siapa yang paling baru sini? Main sini. Tak baru. Main lah sini. Awak lah budak baru kan? Kau baru ke lama? Main. Pucat lama. Dia kau tak macam ni. Kalau dia lah, kau tak bawah lah. Tempat tempat. Dia okey lagi. Siapa nama benar? Nur Umairah. Umairah. Si pipi merah. Jaga orang pipi merah. Siapa dia yang Humairah? Siapa dapat gelaran Humairah? Siti Aisyah. Si pipi merah. Okey. Itu orang baru. Relax, jangan ada dosa. Relax je. Cuba goyah sikit. Ini tu lah, goyang ini. Ini dah biasa dah. Okey. Kalau kita kompartmen online dia ada 4. Tapi mula-mula kita belajar 2. Relax sikit sebab ini nampak you stress. Bila kita stress, kita tak boleh masuk kalau kita belajar. Kalau kita tak tekan gitu, kita tak boleh masuk belajar. Kita bagi dia relax. Ya. Kita ada 2 kompartmen yang bagi. Jadi ingat ya. Nanti korang akan belajar keseluruhan dia ada 7. Jadi 7 perkara. Tapi hari ni kita belajar 4. Kita mula belajar 2. Kalau kita faham 2 ni, kita dalam hidup kita memang seronok. Pertama, siapa yang penting dalam hidup you? Pertama, ibu. Siapa nama ibu? Jamilah. Adakah awak rasa Jamilah dah bahagia dan gembira tengok kejayaan awak? Jangan pedulikan diorang. Kita berdua je. Diorang lain cuma penonton-penonton yang tidak penting. Yang penting Jamilah dan awak. Adakah Jamilah gembira dan bahagia tengok awak? Last kali dia sembang dengan awak, dia kata apa? Bangga dengan kejayaan awak. Dia cakap pasal Kalau apa-apa bagi dia. faham ya?
Saya tahu pasal cerita dia, saya tak mau cerita semua. Cuma saya tahu cerita awak. Tapi saya tak mau cerita tamu. Saya tak bagi tahu. Nak awak kena jaga hubungan yang baik dengan mak. Sampai nanti mak awak akan cakap macam mak saya. Duduk kat belakang, dia angkat tangan macam. Saya bawa S-Class, bawa dia pergi. Saya kerja sini Rabu Jumaat. Selasa, Khamis, Sabtu, Ahad, 4 hari saya bawa mak saya, bawa pak saya jalan-jalan. 4 hari. 13 tahun. Semua orang kena ada rasa nak buat benda. Jaga mak sampai dia puas. Dia kalau beli barang 500-600 tu penuh rasa tu tengok kan. Banyak dia beli. Dan mak beli. Milo 2 tin yang besar. Oh, Milo 2 tin besar. Kalau orang beli. Oh, belum lagi yang lain-lain lagi. Oh, dia kata nak inilah, nak itulah, nak inilah. Apa nak beli? Kita income RM50. Habis apa nak beli? Belum buat lagi tu mak belum dapat lagi buat gitu Buat yang macam ni. bawa pagi dia shopping, shopping hati dia. Pernah. Pernah tapi mana sekarang ni baru tak boleh buat lagi. Buat dengan sampai dia duduk kat belakang, dia doa. Dia kata, saya pergi ni. Dia kata baik. Lahan dia dah tua, dia kanser. Tahap 4. Mak doa nanti akan ada anak kau yang jaga kau sebagaimana kau jaga mak masa mak tu. Dapat doa tu right. Dapat doa tu right. Cari doa. Cari doa. Dan Dayak pun dah dapat doa yang sama di Madinah doa. Jadi Dayak share. Dia maju nak share. Dia ada simpan. Dia hantar saya baca. Ni saya ada mak dah redha. Redha seorang ibu. Maka kita diredai oleh Allah. Nak tengok tak Tuhan senyum kau? Kau pernah tengok Tuhan senyum? Benar kan? Nak tengok tak Tuhan senyum? Tuhan senyum apabila kita buat mak kita senyum. Kalau kita boleh buat mak kita senyum, yakinlah Tuhan sedang tersenyum kepada kita. Ya, berkata guru saya, dapatlah redha dan kenanglah jasa dan muliakanlah 2 orang yang nampak di depan mata, ibu dan bapa kamu. Ya. Dapat redha 2 ni, maka yang tak nampak Allah dan Muhammadnya yang sangat berjasa pada kita juga redha kepada. Kita pendekkan. Ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah ibu bapa kamu tersenyum. Nak senyum macam mana? Komersial ada RM2,000, RM200.5. Bagi dia RM20, lepas tu minta pula RM50. Macam mana mak nak tersenyum? Tersenyum jugalah, tersenyum dalam derita. Sebab itu kena, nanti kita punya bisnes akan membantu kepada kita punya compartment family. Begitu juga dengan ayah. Begitu juga dengan anak-anak. Tiap-tiap hari kita tipu anak kita. Apa pergi meniaga, tapi apa tak pergi meniaga. Hari ni anak dalam rutin rambut macam itu kan, tipu pula hari-hari. Hari-hari tipu. Pati 5 tahun tipu anak dia Luqman. Apa meniaga ni, ambil hati ni, tengok-tengok MRTP. Dengan emosi. Ya. Sebab tu 2 kompartmen ni sangat penting. Ya. Jadi adik-beradik, keluarga, isteri, suami, anak-anak berapa orang? Siapa nama anak? Cuba tengok mata anak. Tengok mata anak. Kehidupan macam manalah aku nak bagi kat masa depan kat anak. Dan kualiti kehidupan keluarga ini bergantung pada kualiti you punya bisnes. Sebelum you pergi sini, you kena belajar macam mana you nak seal you punya family compound. Oleh kerana kita baru, kita belum lagi financially okay, katakanlah kita boleh dapat dekat sini C+, tak apa. Tapi kunci elok-elok. Jangan negatif lah, jangan D, jangan E. Kalau C+, B, okay. Kunci elok-elok. Ya Allah Tuanku, takat ni je lah aku mampu jaga family aku. Tapi aku akan pastikan aku punya business compartment aku akan bagus, supaya nanti dengan 1,000 aku akan bahagiakan suami, keluarga aku dengan RM1,000. Kalau dah naik 5,000, better 5,000. 5 kali ganda lebih bagus. Besok akan naik 10,000, 10,000 punya kualiti.
dan naik lagi sampai 50,000 dan ke atas, kita akan bantu keluarga kita supaya lebih bagus. Jadi dia berkait. Quality of your family bergantung pada quality of your business. Faham ya? Sebab itu kena tumpu kepada business. Boleh buat full time? Dah boleh buat full time? InsyaAllah boleh. Orang clap. Alright. Thank you. Ya. Dia ni orang yang paling bahagia. Ini yang blushing ni. Dia ni yang blushing. Rambut pancak ni. Oh, Aisyah. Dayang, cepat saya nak awak baca yang mak awak tulis. Baik ya. Request. Awak baca je. Ya. Cepat saya nak awak baca je. Nanti saya tolong baca kan. Tak apa, awak baca je. Tak apa. Saya Awak tolong baca. Ya, dan ini adalah proses saya mendidik. Awak belum MDRT, saya tak marah. Ya, sorry to say. Kalau awak MDRT pun tidaklah sebangga dan seseronok apabila mak awak redha pada awak. Okey, Dayah ke depan. One clap untuk Dayah. ini duit ya. Baca je, baca. Okey, dengar ya. Baju dia baju. Boleh baju aku. Action. Ihsan ambil gambar. Sajak dari Madinah oleh Umi. Kenapa saya buat halah? Yalah, sebab tadi aku nak suruh kau buat hal. Okey, baca. Baca je, baca. Dah besar pun nak nangis. Okey, baik. Meraih redamu berkat asma'mu Al-Hafiz Al-Muhaimin yang kau alihkan di hatiku. Saya sambung sikit. Al-Hafiz menjaga, Al-Muhaimin yang memelihara. Sambung. Aku menjaga. Aku menjaga dan memelihara anak-anakku sejak saat pertama mereka menumpang di dalam rahimku. Dewasanya mereka seawal persekolahan menengah hingga kini. Mereka menuntun tanganku menjaga dan memeliharaku. Ya Rabb, di sini mulia kerana terbaring jasad mulia kekasihmu. Cium sikit. Aku menadah tangan sambil berbicara denganmu. Ya, sekelumit bakti anak-anakmu terima sebagai amal solat. Kau anugerahkanlah mereka dan sahabat mereka syurga yang didahulukan. Jadi kita dapat doa daripada Umi sama yang pergi umrah ya. Dan kita semua yang ada hari ini. Dan kelak ketika berlakunya huru hara yaumidin, kau izinkanlah mereka untuk memilih masuk ke syurgamu melalui pintu kebaktian kepada ibu bapa. Aku redha ke atas mereka, kau redhalah ke atas mereka demi redaku. Ulang lagi. Aku redha. Aku redha ke atas mereka, kau redhalah ke atas mereka demi redaku. Amin ya rabbal alamin. 19 Syawal, Umi Madinah. Apa komen? Air tu. Onci, apa komen? Jadi Onci, tahun depan kalau ada duit, insyaAllah saya belanja pergi umrah. Engkau kena cari duit bawa emak pergi umrah. Jadi mudah-mudahan dia berdak doa untuk awak kat sana. Mai, apa rasa? Rasa
Jadi kau tak dapat lagi mai. Mana kau basuh mandi mak kau tu masih lagi kasar. Mesti boleh rasa lembut dia. Boleh? Sebagaimana seorang Mangkat duduk dia. Saya akan supaya dia istiqamah. Kalau dia boleh terbang pun dengan karamah tak penting. Jangan kita bertuhan mengejar pada karamah kelebihan. Kejarlah istiqamah. Ya. Satu hari bertanya Allah kepada Nabi Musa, maukah kamu tahu siapakah yang bakal menjadi jiranmu di syurga? Musa kata, aku nak tahu. Dia kata ada satu orang. Dia duduk di ujung kampung dan dia adalah jiran. Katakanlah nama jiran tu Razif. Dia ada dekat Bianting. Macam Bianting. Banyak. Di jauh ni lain sikit ni pronunciation dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Eli tu. Tapi pasal dia baca dengan penuh keikhlasan, naik ke langit, betul bacaan dia. Sampai langit. Ya, bergegar langit. Langit-langit. Tu saya. Ya. Maka Nabi Musa pun pergilah ke Bianti, jumpa dengan Razif. Jadi bila dia tengok Musa, dia kata sekejap dia, saya ada kerja nak buat. Dia pergi ke kandang, ambil sekor babi besar, dia angkat, dia rokok. Dia rokok, dia manika, sambil nyanyi-nyanyi kan. Dil to pagal hai, dil to fana hai. Dia manika lagu. Dia shampoo babi tu hitam. Gomok hitam. Lepas tu dia bedakkan, taruh minyak wangi semua, taruh tu tempat, pakaikan dia apa semua yang patut. Lepas tu letak balik kat kandang, bagi dia makan. Lepas tu ambil lagi sekor, lagi besar, bawa dia mandikan. Mandikan dia, cium, dia belai dengan kasih sayang apa semua. Nabi Musa kata, takkan yang jaga aku bela babi? Tapi Musa ni dia diam. Lepas tu dia pun dah settle semua sekali, dia pun dah bersih badan dia dalam mandi, dia duduk. Dia kata, minta maaf lah Musa, dia kata, tadi ada kerja sikit. Saya pagi-pagi saya kena mandikan babi betina tu mak saya. Babi jantan tu bapak saya. Ya. Jadi saya dah doa semua Tuhan makbulkan. Mak saya sihat, bapak saya sihat. Tapi satu doa Tuhan belum makbulkan, iaitu tukar balik muka mak bapak saya daripada babi kepada manusia balik. Tuhan belum makbul. Tapi saya sebagai anak tetap memuliakan mak dan bapak saya sekalipun mereka telah berubah menjadi babi. Mak kau dia macam babi. Allah latih. Bayangkan mak kita bertukar jadi babi. Malu tak? Kadang-kadang mak kita hengok tua sikit, kita dah malu. Mak tak boleh. Kalau dia lupa beromen itu tak ada kita. Kau perasan kau handsome? Kalau bapak kita lupa beromen itu, tak ada abang handsome. Sebab itu penting mak. Kenapa saya tekankan mak ni? Ini sangat penting. Sebab kita nak jaga family compound. Nak jaga family compound. Jaga bagi elok-elok. Dan kenapa kita kerja kuat? Sebab kita nak patah balik kepada family compound. Ya, nanti bila kita dapat duit, yang mana yang lama-lama dengan saya bagi tahu. Dapat 5,000, 500 bagi mak. 500 bagi abang. Baki bawa kita belajar. Mula dia dulu. Kata guru saya, biar kita tak ada asal dia ada. Tapi nak buat susah. Kalau kita kata aku pun tak cukup, sampai bila pun takkan cukup. Percayalah cakap saya. Tapi siapa bagi mak bapak, dia angkat tangan. Ya, dia angkat tangan. Semoga rezeki anak aku mengalir seperti sungai yang deras. Habib Umar baca doa, kalah dengan mak kita baca doa. Walaupun dia tu hebat. Orang yang jantungnya tidak ada. Habib apa nama dia? Habib Hariri. Dia tidak ada jantung. Jantung dia ketika dia X-ray tak ada. Dia kata, Wallahi, mana jadi? Apa dah jadi dengan jantung kau? Dia kata, kerana terlalu cinta aku, maka aku hadiahkan jantung kepada Rasulullah. Dia tidak ada jantung. Tapi dia hidup.
Sebenarnya saya tanya dengan Dr. Najwan, tak semestinya jantung yang boleh pump dah. Kita ada banyak lagi otot-otot lain yang boleh membantu. Tapi jarang berlaku dah. Kebanyakan dia memang mati. Ya. Jadi balik pada tadi, dia hari-hari dia tengok mimpi Rasulullah. Dia hari-hari dia mimpi. Sampai ke Yaman dia tidak mimpi. Tidak mimpi. Dia pergi seminggu tak mimpi. Kemudian dia balik ke Madinah, baru dia mimpi balik. Dia kata, kalaulah kamu di Yaman, tak payahlah mimpi tengok aku, tengok je lah Habib Umar. Begitulah akhlak aku. Ya, begitulah akhlak Nabi Habib Umar. Cara dia jalan, cara dia duduk, cara dia hormat orang, semua sama. Tapi Tuhan bodohkan dia dengan wajah yang tidak secantik wajah Rasulullah. Dia baginya gaya bercantum, dia punya bulu mata dia, muka dia gelap sikit. Itu Tuhan nak sorok. Kalau dia bagi bercahaya putih, habis orang akan sembah dia. Itu cara Tuhan kurangkan dia. Maka digandingkan dengan Habib Munzir yang wajahnya sama cuma gemuk sikit. Jadi dia dua tu. Kalau nak tengok wajah, tengoklah Habib Munzir. Ya, kalau nak tengok akhlak, tengoklah Habib Umar. Tetapi kedua-duanya hidayah kalah dengan doa mak kau. Kalau mak kau doa, minta doa dengan dia, kalah. Yang itu lagi mak kau. Kumpul 124,000 wali berdoa, kalah dengan doa mak. Sebab tu jaga mak. Jangan lebih-lebih kuat. Jaga mak betul-betul. Terutamanya mak. Emak, baru abah. Jangan tinggal abah pula tu. Ada pula orang nak tinggal pula abah. Ya, saya banyak tutup. Nak kalau abah dia adalah sekiranya mula nak benci abah, jangan macam tu. Abah yang sama. Satu saja abah. Kenapa saya cerita bahawa family ni kuat? Sebab dekat sinilah punca segala-galanya. Nak tengok banyak mana dekat sini. Sebab tu anak buah saya, kalau meniaga dia murus, saya tanya, bila last kali balik jumpa mak bapak ni? Ada pula jangan takut bini, bagi duit nyuruk-nyuruk dekat lelaki. Ada dekat mak, bagi duit dekat mak. Jangan. Ni isteri-isteri saya bagi warning. Kamu tidak akan mendapat anak yang soleh kalau kamu menghalang suami kamu menjadi anak yang soleh. Takkan dapat. Takkan dapat. Wallahi takkan dapat. Biarlah suami kita berbuat baik pada mak dia selagi mak dia ada, baik untuk. Jangan kontrol dia. Jangan. Boleh tak? Seorang kata dia dah ambil banyak. Itu dia punya masalah. Dia lebihkan mak dia, dah memanglah. Mak dia yang susah jaga dia, baru kau dapat dia ni handsome. Tapi dia rakam ni, tak nak hantar lagi video kat laki aku post dalam video ni. Tak ada gurau je, gurau. Ya? Okey, balik pada tadi, setiap seorang masalah dia berbeza. Balik pada ni, kadang-kadang dia tak bagus dengan adik-beradik, menjadi punca pada masalah rezeki. Kerana dia takut dengan apa? Dulu saya ada seorang anak buah sama. Bapak dia kahwin lagi seorang. Dia ada masalah. Saya kata tak, itu soal dia kahwin lain ke dia lebih kurang dengan mak kau, itu soal lain. Soal dia mak seorang, bapak seorang. Dia bapak kita seorang, mak kita seorang. Ya, ini. Dan saya nak bagi tahu, kerana kita nak mengutamakan ni, maka kita akan tumpu pada perniagaan kita. Ya, ini punca utama. Tapi kadang-kadang, Daniel, kita kerja kuat di perjalanan pasal bini kita. Sebab itulah kita tak berjaya. Kita tinggal orang tua yang kita lebih utamakan tu. Jangan tinggal. Kita penting adik kakak, adik beradik, keluarga penting. Tapi jangan tinggal mak dengan ayah. Sangat penting. Saya suka bagi tahu. Saya kata dengan ayah tadi, awak dapat surat itu lebih mahal daripada awak ambil. Bagi saya dah berjaya. Bapak mak dia dulu kata kat saya, ni ajaran jalil. Ajaran jalil. Dia bukan ajaran saya pun, ajaran guru saya. Ajaran guru saya. Maka disimpulkan oleh pengurusi Jatman.
Jabatan Agama, Tarekat dan sebagainya, nama dia Habib Lutfi. Disimpulkan oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi ni satu orang yang menjadi ketua kepada seluruh tarekat dan juga tasawuf di seluruh Indonesia. Yang paling tinggi nombor 1. 10 bomo yang handal-handal nak santet dia tak masuk. Ya, nak buat ilmu balik dia tak masuk. Ya, tak masuk. Maka dia bagi balik, maka 10 tu taubat masuk. Jadi taubat dengan dia, tinggal agama, tinggal dia punya amalan yang tak betul. Apa dia kata? Siapa nak jadi kekasih Allah kat tangan? Tanda. Tanda ada. Okey. Dia kata bukan semayang 500 rakaat, besok loyo, pergi kelas tidur je. Bukan. Dia kata bukan. Siapa nak jadi kekasih Allah yang Tuhan kasih, cuma buat 2 perkara saja. Pertama, dia kata taat kepada ibu dan bapa. Taat sungguh. Kalau mak bapak kata jangan buat investment lagi, tak usah buat lagi dah. Kalau dia kata dah boleh, baru buat. Setiap gerak langkah kena tanya mak bapak. Terutama langkah yang besar. Nak berhenti kerja Sony, nasib baik berhenti, dah tutup dah Sony tak lama lagi. Panasonic dah tutup dah. Ya, betul. Taat kepada mak bapak dan juga taat kepada guru. Soalan cukup mas. Mana kena lebih taat, mak bapak ke guru? Ehsan? Siapa? Mana? Bukan guru yang memberanakkan kau. Oh, pandai. Sebab tu saya suka ambil orang pandai-pandai. Saya suka ambil orang pandai-pandai. Ya, kalau dia Wahabi, dia belajar satu lagi kitab, dia akan jumpa jalan yang betul. Kalau dia geng Usra, dia baca lagi satu kitab, dia akan jumpa jalan yang betul. Ini adalah perjalanan yang panjang. Semua orang akan lalu perjalanan ini. Jangan katalah kita dah habis pandai. Al-Imam Al-Ghazali tu dia dah hafal semua kitab fiqh. Dan dia dah baca 200 kitab tasawuf, tapi wifi tak buka. Sampai dia jumpa guru. Macam mana cara nak buka guru? Dia kata buka jubah kau, basuh lantai. Jadi kau bayang dia boleh buka jubah kebesaran mufti Baghdad waktu itu, dia basuh dengan air, dia gunakan jubah dia membasuh lantai. Ketika dia mencuci lantai tadi, dia kata 200 kitab tasawuf yang aku baca, sekarang ni wifi on. Aku faham. Dulu aku baca aku tak faham. Rupanya apa yang dia nak bagi tahu? You kena buang kibir yang iblis ada. Aku lebih mulia daripada Adam. Kena buang sombong itu. Hinakan diri kita. Bila kita hinakan diri kita sehina-hinanya, mengkosongkan diri kita, baru Tuhan angkat kita sebagai kekasih. Penuh diri kita sebagai hamba, barulah Tuhan angkat kita menjadi hamba kepada yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, iaitu Allah. Itu cara. Jadi jangan sombong. Ya, jadi balik kepada tadi, walaupun ada sedikit kontroversi, tapi saya nak bagi faham yang sebenar. Guru saya yang asal Ustaz Al-Afir, dia kata taat ke guru nombor 1, ibu nombor 2, mak nombor 3. Tapi oleh kerana sekarang ni ramai orang yang separa pandai, geng-geng usrah separa pandai ni, geng-geng Mesir bawa balik ni, jadi abang mak dia tak nak ada masalah. Dia kata tak apa, kita mula dengan muliakan ibu dulu, tak apa, janji mata mak sampai. Kadang-kadang kita jangan gaduh. Kalau gaduh panjang. Ya. Saya dulu, zaman saya dulu, banyak anak-anak murid kata, bapak kita bukan sekolah, dia apa tahu? Kita universiti, ada master lagi. Ramai satu master dulu. Ya, dia rasa dia pandai. Mak bapak sebab tak sekolah, dia rasa rendah diri. Mak tahu tak metamorfosis apa? Metamorfosis? Cikgu biologi tahu lah metamorfosis kan? Lepas tu yang mana yang belajar kimia pula, bapak tahu ke elektrolisis apa? Elektrolisis pula, binatang apa pula kan? Jadi kita memperlekehkan mak bapak kita sebab dia tak sekolah. Jangan macam itu. Dia tetap mulia. Maka berkatalah Habib Lutfi tadi, hendak menjadi kekasih Allah, jalan dia sangat ringkas. Bukan pakai tudung labu, bukan semayang sampai malam sampai tak berhenti, bukan puasa tak berhenti, bukan. Taat sungguh-sungguh pada mak. Taat sungguh-sungguh pada bapa. Taat sungguh-sungguh kepada
guru yang bimbing. Tapi itu hari-hari kita nak lawan pun. Ya. Sampailah peringkat macam Ihsan, Bidadari apa mana bermakna. Hati rohana gitu. Makcik, dia kata makcik ke hati dulu dia kata. Kat Melaka. Kalau dulu Ihsan ni kasar dengan makcik. Dia pergi tahu terang-terang. Dia lalu lebihkan bini dia. Manalah bini dia hati. Bini lama. Ya kan? Suara. Dia dulu dia marah dia. Dia nak cover juga dia. Tak apalah, kira betul lah tu. Tapi aku lupa dia. Tapi lebih kurang gitu dia bagi tahu. Tapi sekarang dia kata, saya nampak lah lepas mengikut ajaran Jalil. Dia kata banyak perubahan. Dia kata dia dah lemah, dia cakap lemah lembut dengan makcik. Dan sekarang ni makcik buat satu keputusan. Makcik tak nak pergi mana-mana kecuali Ihsan yang bawa. Itu dia. One clap untuk Ihsan. Dan bagi saya itu mahal. Dan itu nanti akan membawa kepada mudah untuk dapat 50,000, 500,000, 5 juta ke depan. Boleh ya? Boleh. Jadi, kita baru masuk pada bisnes. Macam mana kita nak tingkatkan kita punya bisnes? Macam mana? Tadi saya beritahu dengan Sarah Ahmad. Apa saya beritahu Sarah? Yang mana personality? Tadi. Bukan? Yang mana? Yang betul personality kena jaga, pemikiran kena jaga, hati kena jaga, kena positif. Tapi saya bagi tahu RM10 minggu pertama, minggu kedua RM10, minggu ketiga RM20, minggu keempat RM20. Siapa baru sini angkat tangan? 1, 2, 3 yang mana yang baru-baru? Katakanlah Muhammad pun angkatlah diri baru. Tak lama lagi jadi alumni. Alumni apa? Elite Pro. Belum Belum? Belum? Ini ramai alumni ni tak apa. Yang alumni biasa. Dia mau makan-makan ni. Itu cuma tongkat je. Sementara je. Bukan selama-lama nak pakai tongkat. Lagi 3 bulan jadi alumni. Lagi dah 3 bulan. Lagi 3 bulan alumni. Ha? Lagi 3 bulan alumni. Nak minta doa ke? Okey. Rugi mak saya ibu. Tadi saya dah kira dengan dia. Katakanlah kita ni memang jenis slow to logic. Dan tak berani nak buka kes besar-besar macam Azhar. Nanti Azhar kalau ada rekrut baru cakap dengan dia buat ni. 10, 10, 20, 20. RM10 satu hari dapat RM100,000. RM20 satu hari dapat umrah. Itu je idea kita pakai. Kita tak pandai nak jual hibah sejuta. Kemudian persaraan sejuta. Itu untuk orang yang tua-tua. Yang 40 tahun ke atas. Contoh. Okey? Yang mana muda-muda kita jual yang kecil-kecil dulu. So berapa dapat ni? RM60 sebulan. Satu hari. Kali dengan 30 hari. RM1,800. Betul? Betul? Betul. Katakanlah 30% komisen berapa? RM500 berapa? RM500 lah kita kira. Kali dengan 10 bulan berapa? Kalau kita sekarang baru RM1,000, tahun kedua naik RM5,000. Tahun ketiga banyak dah RM10,000 sebulan. Tanya cikgu, KPSM kerja berat sampai mati dah dapat RM10,000. KPSR kerja berat sampai rebah. Sekarang cikgu-cikgu ramai komplain, makin teruk sekarang kerja. Tak tahulah cikgu. Nampak cikgu relax je. Tapi banyak cikgu yang saya jumpa, dia kata Allah, dia kata nak kerja awal lah, kata memang tak boleh tahan kerja. Memang teruk, tak apa-apa dah kerja dia buat. Hari ni hari Jumaat semua dah penuh mesyuarat. Kata kenapa ni? Mesyuarat menghadapi pelajar-pelajar baru. Saya baiklah aku tak jadi cikgu. Kalau aku jadi cikgu, macam mana terbalik aku sebelum meja besar. Saya ni tak ada kerja dengan orang. Saya kalau tak betul, saya lawannya. Sebab tu saya dengan insurans company, saya nak jauh-jauh sikit dengan management. Ramai CEO ni bodoh-bodoh je tu, bukan pandai pun. Ya. Ada ke meeting MDA, I need off. Sekejap bos. Saya akan cakap juga dengan manajemen AI. Kalau saya ada masalah, memang nak atur. Saya ni mana nak bagi pandangan. Tak, pandangan saya ni terlalu advance. Kadang-kadang dia otak dia tangkap. Ini saya dapat daripada
Bos MAA, Tengku Yaakob. Macam mana local company masa tu nombor 8. Dia convince saya, Jalil, come with me Jalil. We are going to work hard. Make sure Malaysian to be number 1. Kita akan kalahkan Aida company AIA. Kita akan kalahkan Pondan company Prudential. Dan kita akan kalahkan Gila company. We are going to be number 1. Gila. Oh. Tapi dia set leadership dia very good. Dia pergi mana-mana, there are only 2 company. MAA and the rest. And MAA is the best. Who's number 1? MAA. Who's number 1? Set minda kepada semua ejen. Lepas tu kita nombor 8. Office kecil. Saya pergi office, pecah office tu. Dia punya cermin dia pecah. Saya pergi IAA pun dia pecah. 2 tempat saya pergi, dua pecah. Saya kata, I'm going to break the record. Yang saya nak buat ni Fida, tak sama Fida. Lain. Itu dia baru mukadimah tu, itu baru appetizer, itu baru kurma. Belum lagi main dish, nanti kita akan ada main dish. Nanti dia submit 20 juta. Hah? 1.5 juta commission. Program apa ni? Orang tak tahu. Nanti lagi kita ajar, nanti kita buat. Sekarang belum. Sekarang ni baru pun, macam mana dah naik ke semangat saya ni pun. Saya ni dah hanyut dia pun semangat saya kat Betul-Betul seorang-seorang. Ini sekarang ni ini baru masalah dia, nanti dulu. Saya baby lagi bos. Sebab tu tadi kita bagi tahu, daripada sini kita akan pergi ke sini. Tapi saya nak cerita ni, 3 perkara. 3 perkara untuk apa, Bos? Yang pertama, Untuk champion. kita mesti ada board of directors yang bermurah. Oh. Board of directors mesti boleh bagi duit. Dan dia mesti percaya kepada the top management. Ini adalah top agency. Tak payah jaga banyak, 20% je. Yang 80% tu, apa tu tak bagi rakam. Sampah ni 80%. Pasal apa sampah? Kebanyakannya part time. Tak percaya pun, hanya jual pada kawan-kawan. Lepas 1 tahun dia orang pun mati. Sebab jual pada adik-beradik. Wah, masuk dulu kerja kerajaan. Tahu bukan cikgu lah, orang lain. Dia pun closing lah adik-beradik dia, kawan-kawan dia. Habis 10-15 orang, dia pun mati. Macam mana nak buat ramai nasi? Tak payah pandai, cuma closing RM10, RM10, RM20. Selepas 5 tahun, tambah ni. 100, 1 juta, 200 dapat 2 juta. Ni, jadi berapa dia daya? Cuba daya kira. Ini accountant kira, berapa? Ha? Tambah berapa? Tambah 1 kosong? Betul? Betul, 600. Jadi berapa? Jadi 180,000. 50,000 increment 1 tahun. Kalau 5 tahun kali dengan 12. Pernah terfikir tak dapat income 3 juta? Hanya daripada takaf. Just numbers. Aktiviti tak tukar. Mana dapat orang-orang ni? Orang yang sama. Katakanlah dulu dia buat berniaga kecil, sebenarnya jadi berniaga jadi besar. Macam masak, jadi 120 juta punya bisnes. Contoh, we grow with the client. Doktor yang kau closing sekarang ni, Mike, besok akan jadi doktor pakar. And you grow with them. Tapi dia akan cakap, susahlah bos closing yang besar. Memanglah susah. Sebab, you got to equip yourself with champion mentality, champion personality, and champion at heart. Baru boleh. Sebab tu saya pesan dengan Dayang, doktor, kalau bukan saya yang datang, doktor biasa akan terima. Kalau bukan saya yang datang sebagai doktor pakar, awak punya sakit jantung akan dirawat oleh doktor biasa. You doktor pakar, you dirawat oleh doktor pakar kan doktor biasa? Saya doktor pakar. Saya adalah perunding pakar.
Bila dia orang pergi Batu Pahat dengan kata perunding pakar, apa dia kata? They welcome you. You are looking for expert to serve us. Saya tak mau orang yang biasa-biasa. Kita ada buka booth ni dekat kita biasa nanti kita buka booth, kita tahanlah siapa-siapa yang ada janji dapat RM150. Jadi ada aktiviti biasa. Biasa. Sure. Nanti you akan dengar statement daripada saya. Stop prospecting. Just do networking. Tapi slowly lah, slowly. Aktiviti pun tak ada, prospecting pun tak ada, makan kuah lah. Kena jugalah mula-mula ni. Ya? Okey, boleh Jadi, kalau you recruit professional macam yang saya buat, tapi ada masalah lah juga. Macam mana dia orang ni pergi kedai-kedai makan, dia orang tak bayar. Sebab saya terpaksa ajar korang pergi kedai makan, risiko yang saya terpaksa ambil di mana polisi akan lapse. Sebab dia tak profesional. Dia kedai makan, sekali keluar Raptor 4x4 yang baru, dia beli Raptor bayar RM3,000, cancel polisi. Sebab dia punya pemahaman dia tentang polisi masih rendah. Tapi apa saya sedang buat? Saya sedang educate orang macam Sarah yang biasa closing kecil, tiba-tiba closing RM18,000, saya closing depan mata. Tengok pelanggan boleh ambil, tak ada isu, RM50 saya kacang aja. The moment you ada confident level boleh closing RM50, you pergi to the right market. You pergi doktor-doktor yang baru buka klinik. Tak apa, you simpan RM10 pun tak apa, you buka account dulu for the start. And you grow with the client. Tahun depan you tambah RM20. Tahun depan you tambah RM50. Tahun depan you tambah lagi RM100. Lama-lama you ada 30 pelanggan. Ultimately, sebelum kita pergi sini, kita nak jadi, tadi dia kata apa? Saya adalah $1 million client, promote $3 million idea. Itu yang kita buat. Nanti Azhar jumpa siapa-siapa dia deskrip sama. Saya Azhar yang cut melecut. Tak kisahlah gelaran dia kan. Katakanlah saya Azhar TOT. Azhar TOT. You position diri. Saya adalah $1 million consultant. Promote $3 million ideas for millionaires like you. Jadi kita tak pergi jumpa cikgu, tak jumpa pensyarah, tak jumpa pasar malam, tak jumpa dengan engineer Petronas, tak ada. That is not our market. Market kita orang yang founder produk, orang yang MLM yang top-top, ya, petrol station owner, doktor-doktor pakar. Ini kita punya klien. Sebelum orang lain pergi. Orang lain tak boleh pergi. Korang jangan terkejut. Yang saya closing doktor-doktor pakar ni, semua dah ada di klien orang. Berapa you dah ada? Ada medical card je dengan hibah RM1 juta. Itu yang request RM1 juta. Dia kalau boleh pergi pada rendah, dia RM150 juga. Ya. Dia gaji RM150,000, ambil medical card RM150. Kau rasa? Dia rasa You ada rasa nak marah. Tapi kalau dulu you rasa selesa, memang standard format semua RM5 je sehari. Sebab idea group memang ajar macam itu. Tapi jangan marah dia. Tapi jangan ajar dia, dia pandai susah kita. Dia rajin, kita tak rajin sangat. Kita dapat ilmu daripada bos. Jangan kerja hari-hari dan kita tak minggu dah closing. Ada idea bagus. Hari-hari dah boleh cuti bos. Tapi ada syarat kita dah closing hari-hari. Dan saya bagi tahu dengan 2-3 orang yang senior, setiap minggu berapa kedai closing? Satu je. Tak payah closing banyak. Siapa suruh closing banyak-banyak, nanti letih, nanti lebam tangan isi borak. Nanti kasar jari isi key-in tu. Satu cukup. Saya bagi contoh. Ya? Katakanlah Mike, dia cuma closing, dia kata, sekarang ni saya jual $1 juta protection je bos. 24,000 satu kes.
kali dengan 30 minggu. Kira Mai? 70. Double MDR. You bagi tahu dengan dia, apa juga program, you kena specialist. Sebab tu you kena belajar satu tumpukan yang tepat 1000 kali lagi. Tak payah latih banyak-banyak. Oh, semua produk saya tahu. Semua saya fingertip, saya hafal semua. Macam mana Karis boleh ajar, macam itu juga saya boleh ajar. Kau nak tahu Karis? Ini masalah kita nak lawan dengan trainer. Cuma kita nak tahu. Tak payah. Position diri you. You nampak I, you kena tambah lagi. You nampak I, you kaya by 1 million. Dia kata, what do you mean by that? Kalau doktor beli property 1 million, doktor kena bayar 1 billion plus interest. Betul? Doktor kalau ambil dengan saya, just pay the interest. I give you 1 million. Just pay me 3%. Just transfer 3% out of 1 million, 30,000, I give you 1 million. Sekarang ni zaman diskaun. GST naik, kita turun. 6% dan 8%, saya turun. 2.4% saja. Setiap 24,000, kita bagi you 1 million. Sound good? Dapat tak? Dapat tak 1 million? 720,000. Satu produk aja. Tak payah jual banyak-banyak. Dan dia kata, I dah ada. Oh, bagus. Nak tanya, you dah ada LV, you nak atur lagi tak? Kalau untuk perempuan kan, mestilah nak ada LV baru lah. Wah. Tak ada isu pun. Fida dah ada 1 million, nak tak lagi ada 1 million. Semua orang tak. Just another million. Dan bagi tahu dengan dia, 10 years ago, that 1 million is so huge. But now, 1 million is too small. Bagi tahu. Sekarang ni dekat AIA kita ada masalah. Dia orang tak berapa sihat tapi nak ambil 10 juta cover, 30 juta cover. Macam baru ni, Mozani ambil 30 juta. Dah lah tak berapa sihat. Ini masalah kita sekarang ni. Duit ada. Tapi dia orang nak cover tinggi-tinggi. Dan rekod di Malaysia sekarang ni 99 juta. Siapa nak pecahkan rekod ni? Tanyalah. Saya dengar China. One Chinese. 99 million. Dia punya income pun ratus juta sebulan. Jadi dia kata berapa juta saya nak ambil cover. Okay, kita pun tengok financial requirement dia cukup. Dia punya physical requirement dia cukup. Kita boleh maksimum bagi dia 99. Ya. So kita akan pecah rekod. Ada orang akan ambil 100 juta, ada orang ambil 200 juta. Ini kita punya game. Cakap dengan dia, my dear friend, you got to prove that you are worth 100 million before we can cover you. Kita boleh. Cuba cakap. You got to prove that you are worth 100 million before we can cover you. We can cover you. No, we can cover. Tambah lagi, your check is to pay the premium. It is your financial health. It's your financial and your physical health that can buy the policy. Not any Tom, Dick and Harry can buy the policy. Setitik darah, dia jumpa dalam dia punya protein, setitik ada darah jumpa, setitik ada protein dalam dia punya darah, gone. Forever you tak boleh beli policy. Ramai? Dalam kencing ada protein, ada ni, tak boleh. Okey, balik kepada tadi. Ni tahun pertama, Mai. Minum protein. Tahun kedua, Fida pula. Dia kata, I minat lah Cik Jalil punya idea yang RM36,100 tu dapat 1 million. Saya buat yang ni saja. Ya, yang ni saja. Boleh? 36,000, 1K. Kali dengan 30K berapa? Betul 1 million? Jadi Fida kena letak nama. Fida Dash $1 million advisor. Saya tiap-tiap tahu saya akan closing 30 orang, 30
30 orang saya bantu jadi $1 million account, saya pun jadi $1 million advisor. Ini yang kedua. Kemudian Eli pula dia kata, mana boleh kita kena gabung, jangan pisahkan. Jangan pisahkan aku dan dia. 60.000. Tuhan tolonglah ku closing dia. So berapa? 60,000 60.000. kali dengan 30 berapa? 1.8. 1.8 million. COT lah pula Eli. Amin. 30 je. Penutup. Penutup lah. Ya, penutup. Untuk yang ni lah. Last kali. Dia kata kesian, korang kena bayar. 60,000 kena bayar kan? Maka Ehsan kata, siapa yang ada masalah, yang bayar-bayar main jumpa saya tolong closingkan. Sikok bagi 2, sikok bagi 2, sikok bagi 2. Berapa dapat bagi 2? Ya, kita pula promote dia 30 orang ambil $1 million investment. Dapat berapa? 150,000 dia punya return dia, tolak 60,000, ada lagi 90.000. Duit shopping. Shopping every year 90,000. Boleh nak Boleh ganti. buat collection LV tiap-tiap tahun. Boleh nak ganti. Bagus. Suami kasut LV, bini handbag LV. Bila berjalan tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Sebab kasut pun LV sama. Is it good? Very good. Yang lagi bagus apa? Mari kita kira komisen dia. 60,000 kali dengan 30, 1.8 million, 30% berapa? Kira 1.8 million kali dengan 30,000. Kali dengan 30k. 30%, sorry. 30%. Berapa? 700,000. 600? 56. Round figure lah boleh? Biar fikir lah. 600,000 komisen daripada sini. 30 juta. Katakanlah dah pandai tak cukup bagi 2. Kali dengan 7.5% berapa? 4.5. 4.5 je. Ha? 4.5 million. 7.5 berapa? 7.5 dah 3. Kali dengan 30. 30 juta. 2 point? 2.25. 2.25. 24 juta lah. Boleh? Boleh. Jadi berapa komisen? Oh, silap. Salah kalkulator. Macam mana korang berjalan? Daripada cikgu yang satu, daripada 30 pelanggan yang sama, grow dengan klien yang sama, dia tiap-tiap tahun dia kata, okey saya akan tambah 1 juta dalam investment. Sebab tahun depan dia akan keluarkan, dia akan masuk lagi. Tahun depan dia keluar, dia masuk lagi. Mai kata, rasa-rasa satu kampung saya boleh bawa pergi orang. Ya, pilih 40 orang. Imam masjid daerah Kelang, hadiah bagi. Dapat yang muda buat lagi. Tiba-tiba. Boleh ya? Boleh. Saya dah habis tutup. Macam mana kita nak jadi $1 million consultant? Kenapa kita menuju ke arah itu? Sebab kita nak pergi kepada kompartmen yang ketiga. Kompartmen yang ketiga adalah community. Kompartmen. Apa sumbangan kita pada masyarakat? Sebab itu kita boleh belajar dengan Yahudi. Dia juga sediakan 10% untuk charity. Dapat 5,000, cari 500 mat. Cari rumah anak yatim, cari budak-budak yang mengaji, budak apa, hadiah kat dia. Tak ada pun pergi masjid tu nak, 500 ni saya bagi untuk bayar bil api. Dululah orang tua saya cakap, siapa yang bayar bil elektrik masjid surau, surau dia besok ada elektrik. Itu dia orang cakap, kau mana tahu? Mana tahu betul? Kau bayar rumah sebelah, orang sebelah tak ada lampu, rumah kau ada elektrik. Tak terang. Boleh tengok Netflix, kat dalam kubur.
Evander. Tengok Netflix dalam kubur. Mana tahu? Dia pun rakam. Dia kata masuk dalam kubur, dia telefon. Bos, tak ada pun Evander. Dia kata dah cerita lain dah. Waduh, nampak macam mana? Siapa yang bayar bil air elektrik, bil air surau? Besok ada tu. Ada air kowe dalam kubur. Tak untung. Sambil tidur je. Pakcik aku kat Terengganu kan, air kowe ni bagus. Pasal apa? Sambil baring dia ambil air. Dulu nak kena masak. Ya? Boleh ya? Jadi kena ada kompartmen komedi. Jadi banyak mana yang korang dapat? Yang ni tengok minat lah. Ni saya bagi kau tengok minat. Kalau korang minat, bantu anak yatim, kan? Bantu anak yatim. Pegang kepala saya kan? Pegang kepala sikit. Dia pegang kepala sikit. Kepala bawah. Kepala bawah. Boleh pegang kepala sikit. Dia tukar. Pegang kepala. Jumpa anak yatim, usap kepala dia. Ni Nabi suruh. Nabi suruh. Usap kepala anak yatim. Ya, mahal. Dan Nabi siapa yang usap kepala anak yatim, besok akan bersama dengan aku di syurga. Sebab aku anak yatim. Korang buatlah benda baik. Dia rasul dia lain. Saya sebelum pergi umrah, saya cari 2 orang yang sakit. Satu dia dah butuh. Kawan saya main badminton. Tapi dia badminton kasar, smash tu. Match panjang. Dia smash. Kalau dia agak nak kalah, smash keluar. Dia tak buat hati kan. Dia smash keluar. Aku dua-dua boleh. Stroke boleh, smash boleh. Agak-agak dia nak kalah, dia smash keluar. Smash keluar. Ustaz! Tapi menang. Malah dah habis cepat. Itu pula dia main. Tapi sekarang dia buta. Dia dah mata dia tak nampak. Nazri. Saya sebelum pergi umrah, saya pergi cari dia. Bagi dia belanja, bagi anak-anak dia belanja. Ni besok saya nak dah bagi tu kat Mat. Taruh kurma, taruh ni, saya nak ziarah dia. Lagi seorang, yang ni kata jatuh pokok tai tu, tak mati. Dia jahat. Semua jahat dia buat. Ya, dia semualah tokan lah, jahat, dadah. Tapi dia tak isap. Tapi dia merosakkan satu kampung. Dia memang jahat. Dia dengan ilmu hitam dia. Ilmu hitam ni memang power. Kau nak tengok aku punya power? Kau tengok kereta tu. Langgar. Boom, langgar. Tunjuk pakai tangan dia, langgar. Memang dia. Korang carilah benda baik yang korang nak buat. Kalau korang suka orang baca Quran, cari orang baca Quran. Cari. Yang ini yang besok mahal. You make a living by what you make. But you make a life by what you Give. Ini besok main lagi mahal. Senang aja, betul dia 10%. Jangan tunggu bayar zakat 2,5% tu orang kedekut. Soalan saya, kenapa Nabi tak pernah bayar zakat? Sebab Nabi tak pernah kaya. Sebab Nabi tak pernah kaya sampai ke petang. Dia kaya. Dia tidak pernah kaya sampai ke petang. Satu hari dia dapat harta ganimah perang. 2 lembah yang penuh dengan unta, lembu, apa semua penuh. 2 lembah yang penuh. Beribu ekor. Dia bagi tahu pada Ali. Wahai Ali, bahagi-bahagikan semua binatang ternakan ini pada penduduk Madinah sebelum asar. Waktu dia tak kaya. Itu kira duit. Jangan macam tu. Belum ada duit, tak apa, dah banyak duit tu saya akan tengok macam mana. Tak ada duit, jumpa saya. Bos, macam mana nak belanja duit RM200,000 ni? Cekdah dia. Masa dia dapat duit. Bila dia dapat duit, dia senyap. Ya, Dia bukan senyap bawah, dia panggil rim bos. Rim. Sport rim. Okey. Last kali, yang ni paling mahal. Yang ni jarang orang ajar. Yang ni korang kenal. Barulah hidup bermakna. Korang tahu tak, aku kadang-kadang duduk kat rumah tu kan, aku julur kaki aku kan, aku main dengan ikan-ikan pergi. Itulah me time. Bukan pasal aku kaya tak, tapi kita kena cari masa tu. Setiap hari Ahad aku akan duduk
Tukang urut paling power, tapi paling tua dan paling power. Perempuan, orang Thailand. Tapi paling tua dan paling... Aku akan cari orang yang tua tu. Yang muda-muda tak pandai urut. Dengan diri kita. Nanti pas saya ajar minta, head to toe RM1,000. Urut 2 jam, sauna, mandi, semua 2 jam, semua manicure, pedicure, semua sekali, semua dah ni bulu lebih sini, dia cabut semua. Semua lah dia buat, semua lah. Yang tempat lain tu tak tahu lah, tapi yang kita semua lah dia akan check satu badan kita, dia akan buat treatment. Bulu kaki terlebih dia buang, macam-macam lah, semua dia buat. A to Z dia buat. Best. Kalau ada duit, dah bukan kita. Dah ada orang dah bayar dengan kita duit ni, dah banyak-banyak dia buat apa? Dia memang ikut. Boleh cikgu? Masa tu kata, rugi pula aku jadi cikgu. Kalau tidak boleh aku pergi militan. Kami cuma dapat bintang. Di wantan. Pergi je, boleh je. Ya? So okey, masa datang. Jadi ada 4 kompartmen. Jadi kena pastikan semua kompartmen ni sekurang-kurangnya B. Kalau tak dapat A lagi, semua dapat B dulu. Kemudian plus-plus tambah jadi B+. Last kali besok kalau boleh semua kena dapat A. Sampai ke arah itu. Baru you akan rasa hidup ni balance. Baru you rasa hidup ni bermanfaat. Kita letih macam mana pun, kalau kita janji nak bagi orang susah tu duit, kita punya seronok tu pun. Ya. Boleh ya? Okey, itu saja. Dan saya suka bagi tahu untuk bulan puasa ni, apabila kita jelas matlamat kita, kita tahu apa kita nak, bulan puasa adalah bulan terbagus. Kenapa? 3 perkara. Pertama, dia bulan ibadah. Kalau kita yakin kerja kita ni ibadah, kerja kita ni ibadah ke tidak? RM100 dapat jadi jutawan budiman. Kerja kita ibadah ke tidak? RM10 dapat RM100,000 supaya dia bersara selesa besok. Ibadah ke tak ibadah? RM20 dapat umrah, lagi jelas ibadah dia. Betul? Kalau kita yakin ibadah, bulan puasa digandakan. Jangan cakap pahala. Pahala ni kemudian dapat kebaikan kita akan dapat di dunia. Buatlah benda baik. Kadang-kadang orang tanya, anak-anak terjaga bagus-bagus semua belajar ya. Cari duit cara betul. Berkat. Ya. Cari duit cara betul. Jangan tipu-tipu. Jangan kelentong klien. Tarik niaga lama. Petanda dia senang saja. Berapa kali kau orang tukar handphone? Itulah petanda kau orang menipu. Kalau tukar nombor handphone banyak kali, itu kaki kelentong lah jawab dia. Saya tak pernah tukar daripada mesti ditubuhkan. Mesti tu kan? Oh tu tahun 15-11. Saya tak tahu dah tahun berapa, daripada mula mesti ditubuhkan, itulah nombor saya. 012 28777727. Habis nombor 7 aku sama. Oh. Tak tukar. Jangan tipu orang. Ya? Boleh ya? Yang pertama, ianya adalah ibadah bulan puasa. Nombor 2, kenapa closing bulan puasa best? Balik pasir. Abang tak pergi makan? Tak gila. Ya Allah, tak pergi. Sarapan tak pergi. Masa tu lah pergi jumpa. Dan dia ada pantun dia. Ya? Tak dengar pantun dia. 3 temu janji di sebelah pagi. Jadi pagi pergilah appointment dulu. Pukul 9, pukul 10, pukul 11. Lepas tu kita kuat lagi. Stok pagi punya sahur tu kuat lagi. Boleh? Rehat sebentar di tengah hari. Oh best. Balik rumah tidur daripada Zohor sampai dekat nak asar. Siapa nak marah? Kalau kerja cikgu mana boleh? Kena juga mengajar walaupun mengantuk-mengantuk. Hari ni kita akan belajar elektrolisis. Kita bermula dengan metamorfosis. Dah campur pula dengan biologi. Tak boleh. Kita kena campur dengan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Dah pergi fizik pula. Tak boleh macam tu. Ya. 3 appointment di sebelah pagi. Cantik ni. Nanti korang nak share dalam grup. Ya. Rehat sebentar di tengah hari. Ya. Ke pasar Ramadan petang nanti.
Pergi pula pasar Ramadan, jangan pergi tak buka mata. Pergilah buka mata. Ya, kita tengok kedai-kedai yang masyhur, murtabak masyhur. Jangan lupa. Bang, buat tutup kedai pukul apa? Oh, saya maghrib saya tutup. Okey. Besok saya teman abang buka portal sama. Boleh? Tanya dengan dia, berapa collection satu hari ni bang? Dia kata saya 2,000 satu hari ni. Jangan terkejut. Ya. Yang buat duit banyak yang saya tahu yang besar cuma dua. Satu, murtabak. Memang orang cari murtabak. Yang kedua, kan, air balang. Saya ada kawan jual air balang dekat Subang. Dia kata, saya bulan puasa walaupun saya ada restoran, saya tutup restoran saya. Kenapa? Sebab bulan puasa saya memang tumpu ke air balang. Kenapa? 90,000 profit satu bulan sepanjang bulan puasa. Aku dengar betul-betul. Ya, dia kata apa susah tahu air balang tu kita dah siap dah. Yang penting air batu kena lebih. Yang nak buat air tu perencah semua dah siap. Perencah keladi, perencah oren, perencah apa lagi macam tadi dah. 10 air balang. Tak tipu. Saya panggil dia. Siapa yang lama dengan saya tu? Siapa nama dia? Siapa nama jual air balang ni? Yang jual air balang 90,000 yang kedai-kedai makan tu, adik, memek, Kelantan, Gedebek, bodoh, apa nama dia? Apa nama dia? Awek. Amir. Oh ni yang budak tu. Apa nama itu? Tak teaser siapa nama budak tu? Saya lupa nama dia. Syami. Tapi satu bulan, sepanjang bulan puasa, profit 90,000. Budak tu Razik yang viral tu. Sebab tu kita kena ada knowledge. Syami. Ide? Syami. Oh, Syami. Bukan Syami nama dia. Syami. Siapa? Syami lain. Bukan Amir mereka kan? Gewek, Abek. Amir. Yang dia buka kedai restoran tu, yang kita pergi kedai dia, yang awet dia. Yang Syalam tu? Ha. Oh, Amir lah. Abek. Yang Syalam tu. Yang Syalam tu. Faiz. Oh, itu. Nama dia Faiz. 90,000 profit. Kedai makan. Apa kita buat? Macam ni, awak meniaga dulu. 90,000 tu saya ambil 1/3. Tolong simpankan untuk awak 1 tahun sekali 36,000. Cantik ke cantik Dia sana? tak ada orang closing lagi tu, Man. Cantik ke cantik sana? Cantik banget ni, Bang. Dah 36,000. Orang kata 36,000. Dah dekat dapat 15,000 ke bulan ni. Saya bagi tahu ni. Sebab tu kena cerdik. Tadi kita kata 3 appointment sebelah pagi. Doktor pakar 1, doktor pakar 2, doktor pakar 3. Macam daya. Carilah yang semester bos semangat sikit pergi. Ada bos. Ha? Kau tak jumpa. Itu Julian. Alah, betul kan mata dia? Oh, betul lah. Oh, boleh jumpa doktor mata. Okey. 3 appointment di sebelah pagi. Ingat ya, 9, 10, 11. Berehat sebentar di tengah hari. Ya. Jangan berehat sepanjang hari. Itu jadi patut lain. Mata dia. Ya. Amboi. Ke pasar Ramadan petang nanti. Usah banyak-banyak anda. Satu hari pergi pasar Ramadan, tumpu pada satu kedai. Korang kena pandai-pandai lah. Carilah kedai pasar Ramadan. Tu dekat Cyberjaya tu. Dengan Putrajaya tu ada kawan saya. Dia buka 3 lot. Dia jadi funder pula. Oh, dia buka sini, dia jadi funder. Oh, ada. Buat duit tu. Okey? Lepas tarawih, minum teh. Ya? Jangan sampai more. Minum teh. Dengan kan sekarang ni orang kaya-kaya sekarang dah mula marah. Kau percaya tak? Nina cakap dengan saya, dulu susah nak jadi orang kaya bos. Sekarang ni sejak saya masuk geng Marhaban ni bos, ramai orang kaya-kaya. Semua dah tobat-tobat bos. Sebab semua dah kena tangkap dulu geng-geng semua ni kan. Abah, apa geng-geng abah, geng-geng apa ni? Bosku semua dah kena tangkap semua kan. Jadi dia orang semua dah pergi masjid.
Mengaji ya. Ya, dah mengaji dah semua. Ya, boleh ya? Okey, so apa belajar best bulan hari ni, Mat?